Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni, insya-Allah untuk sama-sama kita mendengarkan perbahasan daripada Sahih Al-Qasasun Nabawi. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyentuh satu kisah yang diletakkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, iaitu berkenaan dengan kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Ianya ialah kisah yang ke-6 diletakkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Bila mana kita sebut Nabi Lut alaihi salam, antara perkara yang akan tergambar dalam kita punya pengetahuan ialah tentang masalah besar kaum dia. Apa dia masalah besar kaum dia? Ialah la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana sikap buruk dan keji yang ada pada kaum Nabi Lut ini, mendatangi lelaki dan meninggalkan perempuan. Mendatangi lelaki dengan tujuan apa? Mendatangi lelaki untuk melepaskan syahwatnya, untuk melampiaskan syahwatnya. Kalau kita tengok dalam permulaan apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala, iaitu bagaimana Nabi Allah Lut alaihi salam telah menghadapi satu kaum yang ingkar kepada Allah Azza wa Jal kerana terlampau turutkan syahwat dia orang, terlampau mengikuti syahwat dia orang sehingga mereka berpaling daripada perintah Allah Azza wa Jalla, iaitu hidup di atas fitrah yang betul, cenderung kepada jantina yang lawan, bukan kepada jantina yang sama. Itu yang berlaku. Dan dalam, kalau orang yang ada kitab ni lah, kitab ni dia dalam PDF, dalam Arab ada lah, kot dalam bahasa Melayu belum ada terjemahan, Melayu Indonesia mungkin ada. Penulis iaitu Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dia datangkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mana hadis ni telah direkodkan dalam Mustadrak Al-Hakim. Hadis ni dia cerita pada kita tentang apa yang berlaku pada Nabi Lut ketika mana datangnya para malaikat yang menyerupai manusia untuk menurunkan ataupun memberi isyarat, pengetahuan, pemberitahuan kepada Nabi Allah Lut bersama dengan dia punya, orang kata apa, keluarga dia, keluar daripada rumah. Sebab kaum ini akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla kerana perbuatan itu. Kerana perbuatan itu. Dan dalam hadis ni dia ada sebut tentang beberapa perkara. Dan penulis dia nak fokus kepada pertembungan yang berlaku dalam kitab-kitab agama lain terhadap apa yang ada disebut dalam Al-Quran. Sebab penulis rahimahullahu ta'ala dia nak sebut
ada kitab-kitab agama lain, khususnya Bible, seakan-akan menggambarkan perbuatan homoseksual itu bukan isu besar yang berlaku kepada kaum Nabi Lut, tapi isu lain. Isu kemelampauan dia orang tu cuba didivertkan ke arah lain. Okay. Cuma pada malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan puan-puan yang ada untuk kita fokus dulu apa yang Quran sebut. Sebab dalam risalah tu penulis dia datangkan percanggahan apa yang Bible sebut, kemudian apa yang Quran sebut. Okay. Pertama, saya nak bercakap isu ni bukan pada isu percanggahan Bible. Saya nak bercakap isu ni daripada apa yang Quran sebut dulu. Okay. Kalau kita tengok cerita Nabi Lut alaihi salam ni, dia berselerak dalam Al-Quran, merata. Ada dalam surah Al-A'raf, ada dalam surah Hud, ada dalam surah-surah yang banyak menceritakan tentang bagaimana Nabi Lut ini menghadapi kaum yang macam ni. Kenapa surah-surah banyak cerita tentang Nabi Lut dan kaumnya ni? Kerana inilah isu besar. Antara sebab manusia bertambah keingkaran dia, menjadi ingkar pada Tuhan, ialah taat dan menurutnya dia kepada hawa nafsu dia, terutamanya syahwatnya. Itu pun antara sebab. Ini benda yang kita kena tahu. Selain daripada menyembah berhala, terkesan, terpengaruh dengan hawa nafsu juga sebab manusia tu boleh divert daripada mentaati Tuhan. Jadi gelong dia, tidak mengikuti dia seperti mana yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab agama ni datang, dia juga meluruskan syahwat. Dia bukan suruh buang. Manusia memang ada syahwat, tapi bagaimana manusia diajar oleh Tuhan untuk menguruskan syahwat tu dengan betul. Jadi cerita kaum Nabi Lut ni, antara benda yang Tuhan tak suka ialah manusia yang telah diselubungi dengan syahwat dia dan akhirnya berpaling daripada arahan Tuhan. Syahwat tak boleh buang. Sebab kalau tidak ada syahwat, manusia tidak akan berkembang biak. Tapi kalau syahwat itu tidak diurus dengan baik, maka akan berlaku kerosakan yang lain. Sebab tu pada malam ni saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan juga beberapa risalah lain yang menceritakan tentang kisah Nabi Lut ini dengan lebih clear lagi. Saya nak ajak tuan-tuan puan-puan ni tengok satu surah, sebab dia ada banyak surah yang cerita tentang kaum Nabi Lut ni, iaitu surah Hud. Surah Hud ni antara surah yang menceritakan tentang keadaan perihal kaum Nabi Lut alaihi salam. Kalau kita tengok dalam mushaf, ianya bermula pada ayat yang ke-77. Bila mana Allah Azza wa Jalla sebut dalam ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadha yaumun 'asib. Pada ayat ni ialah permulaan cerita kaum Nabi Lut. Kata Allah Ta'ala, ketika mana datang utusan kami ni merujuk kepada malaikat yang menyerupai manusia, datang bertamu di rumah Nabi Lut alaihi salam. Si'a bihim, keadaan Nabi Lut pada waktu tu bimbang. Wa dhaqa bihim zar'a, dia jadi bimbang, risau. Sebab yang datang-datang ni ialah orang yang elok paras rupanya. Malaikat elok paras rupanya. Maknanya akan menjadi kegilaan kaum dia yang minat pada lelaki ni. Sebab malaikat yang datang tu semuanya segak-segak. Jadi Nabi Lut ni dah datang rasa risau. Kemudian dia kata, hadza yaumun asib, hari ni hari yang meletihkan, hari ni hari yang membimbangkan. Pada ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut, waja'ahu qaumuhu, tiba-tiba datang kaum Nabi Lut ni yang duk buat perangai tak elok ni, yuhra'una ilaihi, datang dalam keadaan berjalan laju. Yuhra'u ni maksudnya berlari tu cepat. Dia tak berlari, tapi cara dia berjalan tu nampak laju. Kerana apa? Keinginan syahwat nakkan kepada lelaki-lelaki ni, sedangkan lelaki-lelaki ni adalah malaikat. Segak, muka-muka yang segak ni telah menyebabkan dia orang tak keruan duduk. Okay. Jadi itu permulaan cerita. Okay. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak tempat Allah Ta'ala cerita tentang kaum Nabi Lut.
Antaranya surah Al-A'raf. Cuma saya nak sebutnya ialah ada dua tempat yang penting, iaitu bila mana Nabi Allah Lut alaihi salam, lepas dia menghadapi keadaan kaum dia yang macam ni, dia memanjatkan tangannya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu pada ayat yang ke-168 juga ayat 169 dalam surah Asy-Syu'ara, ketika mana Nabi Lut kata, qala inni li'amalikum minal qalin. Kata Nabi Allah Lut, sesungguhnya aku terhadap perbuatan yang kamu duk buat ni, iaitu perbuatan suka lelaki dengan lelaki. Dia bukan suka sahaja, dia menggauli lelaki itu. Liwat lah istilah kita, homoseksual. Okey. Kata Nabi Lut, apa yang kamu buat ni minal qalin, daripada perbuatan orang yang buruk perangai dan sangat dibenci perbuatan ni. Kemudian Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Tuhan, selamatkan aku dan keluarga aku daripada apa yang diorang duk buat ni. Ya'malun tu maksud dia apa? Perbuatan yang memang diorang nak buat dengan kehendak yang datang daripada dalam diri tu. Kebetulan tajuk yang kita bincang pada malam ni ialah masalah realiti berlaku dalam kehidupan. Umumnya, saya sebut secara umum, di mana-mana tempat pun, penyakit kaum Nabi Lut ialah satu benda yang hakikatnya berlaku kepada umat ini, umat Islam, dan juga berlaku kepada kita di Malaysia ini. Benda yang tak dapat dinafikan, ianya wujud. Nak sembunyi tara mana pun, dia memang ada. Ia benda yang ada. Okay. Jadi macam mana nak defend diri? Macam mana kita nak kena buat? Tengok apa Nabi Lut buat. Berdoa pada Allah, Rabbi najjini, wahai Tuhan selamatkan aku, wa ahli keluarga aku, mimma ya'malun, daripada apa yang telah mereka lakukan. Ringkas, tak panjang, tapi ianya ialah satu pengharapan yang perlu ada. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, juga diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmizi, iaitu satu hadis yang cerita pada kita ada satu orang sahabat, nama dia Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi, dia tanya Nabi, ajarkan padaku doa perlindungan yang aku boleh amalkan. Ni satu orang sahabat ni, berdasarkan hadis ni, dia datang jumpa Nabi, dia minta pada Nabi satu doa. Doa tu nak lindung diri. Okay. Apa doa yang Nabi ajar pada dia? Nabi kata, qul, ucapkanlah, a'udzu bika min syarri nafsi, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Maksud dia apa doa ni? Wahai Tuhan, aku minta lindung denganmu daripada keburukan yang datang daripada diriku, keburukan yang datang daripada penglihatan aku, keburukan yang datang daripada lidah aku, dan keburukan yang datang daripada hatiku, dan juga keburukan yang datang daripada maniku. Mani itu dengan makna air mani lah, sperma tu lah. Kalau kita tengok dalam syarah, antaranya dalam Faidul Qadir oleh Al-Munawi, apa yang dimaksudkan dengan min syarri mani, daripada keburukan mani, maksudnya ialah satu sikap, perangai, kelakuan yang mudah terangsang. Tengok apa-apa terangsang, tak kira jantina apa pun, lelaki atau perempuan, tapi khususnya pada lelaki. Tengok apa-apa terangsang pada lawan jantina, tak elok tapi still okey lagi. Okay. Tapi kalau terangsang pada jantina yang sama, tak elok dan teruk dan keji perbuatan tu. Macam mana yang berlaku pada kaum Nabi Lut ni? Okay. Jadi minta lindung pada Allah Azza wa Jalla. Ini doa-doa yang kita kena sampaikan pada anak-anak kita. Doa-doa yang kita kena sampaikan kepada semua orang. Sebab ini ialah isu yang perlu dipercakapkan. Tuan-tuan, saya beritahu pada tuan-tuan puan-puan, zaman sekarang duduk dua orang lelaki dalam satu bilik sudah tidak aman seperti mana zaman dulu. Tak aman dah zaman sekarang. Zaman dulu mungkin kita rasa tak ada apa kot. Zaman sekarang ada apa. Lagi dahsyat daripada dia bersama dengan jantina yang lawan. Nak kata benda tu real, benda tu memang
Itu sudah terjadi. Bukan setakat terjadi daripada kalangan orang awam, tapi terjadi juga daripada kalangan orang-orang yang memakai pakaian agama pun. Dan ini lagi bahaya sebab sukar untuk dijatuhkan, sukar untuk dibongkarkan. Banyak benda kita fikir bila mana kes tu berlaku pada orang agama, tapi realitinya berlaku. Saya kata ya, memang berlaku. Ia satu benda yang berlaku. Kalau tak ada orang nak cakap, malam ni saya nak sebut. Ialah benda yang memang berlaku. Dalam hadis ni, Nabi ajar kepada kita melalui pertanyaan sahabat, dan ianya sangat-sangat perlu diberi perhatian oleh kita pada zaman sekarang. Sebab tu kau tengok dalam hadis Nabi sebut, bila mana kita sayangkan kepada saudara kita, kita kena beritahu kepada dia, aku sayangkan kamu. Itu sunnah Nabi. Mana kita sayang pada kawan kita, kawan lelaki, kita sebut aku sayang kamu. Okay. Tapi untuk zaman sekarang, di negara ini, tuan-tuan nak sebut perkataan tu, something sikit lah. Okay. Tuan-tuan lelaki, kalau yang berumur saya rasa tak ada isu sangat. Kalau yang umur 20, belum sampai 30, dia sebut dengan kawan dia, satu college ke, satu bilik ke, satu rumah sewa ke, dia akan datang pemikiran lain, stigma yang lain. Jadi sunnah Nabi tu tercalar. Kerana apa? Kerana LGBT ni lah. Sepatutnya benda tu normal. Kalau di negara Arab, benda tu normal. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang sebahagian budaya orang Arab, lelaki dengan lelaki jalan pegang tangan, dia masih lagi okey. Di Malaysia ni dia tak boleh. Dia satu pandangan yang pelik. Okay, tak apalah, kita tak buat lah. Bukan nak suruh buat benda tu. Okay. Cuma nak katanya, asalnya tak ada isu. Tak ada isu pun. Kenapa jadi ada isu? Sebab ada golongan-golongan yang telah mencalarkan benda ni. Okay. Jadi tengok apa Nabi sebut. Nabi suruh kita doa, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mali. 5 perkara. Dan kesemua 5-5 ni dia berkait. Bermula daripada keburukan diri, kemudian keburukan pandangan. Sebab daripada pandangan dia boleh menghala kepada pemikiran. Kemudian kata Nabi min syarri lisani. Sebab tu kau tengok permulaan gangguan-gangguan seksual ni ialah pada penglihatan. Tengok, lepas tu mulut start nak bercakap perkataan-perkataan yang bersifat sensitif, dan akhirnya dia pergi kepada yang lebih teruk lagi. Sebab tu agama Islam menjaga isu ni, dia tutup. Sebab apa? Ia juga sebuah daripada kefasadan umat ini, keburukan umat ini. Kita jangan tengok pada isu sembah berhala. Ya, itu pun teruk. Ini ialah isu moral yang berlaku. Isu moral. Sebab apa Quran ni dia cerita? Sebab ini ialah benda yang memang akan berlaku. Cerita kaum Nabi Lut ni berulang kali dalam Quran macam cerita degilnya Bani Israel terhadap Nabi mereka. Berulang kali, diulang di banyak tempat dalam Al-Quran. Tujuan dia nak kata apa? Bimbang benda ni berlaku pada umat akhir zaman. Dan memang dah duk berlaku banyak dah pun. Benda ni ialah benda yang memang dah duk berlaku. Okay. Jadi ini ialah antara perlindungan yang perlu kita lakukan, iaitu doa. Doa, itulah benda yang kita boleh buat. Sebab anak-anak zaman sekarang, kita tak boleh nak, orang kata apa, halang dia daripada bersosial. Sebab tabiat manusia, dia akan bersosial. Kalau kita halang dia, dia merosak, datang kerosakan daripada tempat lain pula. Okay. Cuma nak katanya ialah pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan. Dan bercakapnya kita pada perkara-perkara ni. Jangan kita rasa perkara ni bagi orang-orang kaunseling lah cakap. Tak. Di masjid surau ni ustaz-ustaz pun kena upgrade dan kena tahu isu ni ialah isu yang berlaku. Isu gangguan seksual, isu LGBT, isu apa-apa saja. Sebab isu ni disebut dan dibawa dalam Al-Quran. Benda tu ada. Dan memang tabiat seperti ini berlaku dalam mana-mana agama. Maknanya dalam Kristian pun ada. Dalam mana-mana agama. Bila mana agama tu dia sudah membentuk kultus, dia ada pengaruh, dia ada orang yang dihormati. Orang yang dihormati ni tuan-tuan kena tahu, ustaz ke, tuan guru ke, dia ialah orang yang juga tidak kebal daripada gangguan syaitan, pun tidak terhalang dia daripada terkena desakan syahwat dia. Jadi ini benda penting. Ini perkara yang penting. Antara yang lain yang juga diajarkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada seorang sahabat yang bernama Ziyad bin Ilaqah, daripada bapa saudara dia kata Nabi pernah berdoa dengan doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Maksud dia apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada akhlak yang buruk, perbuatan dan nafsu yang mungkar. Maknanya ini 8 benda yang kita kena minta juga pada Allah Azza wa Jalla. Minta berkat rezeki, minta luas lapang rezeki, yang tu pun minta. Tapi untuk zaman sekarang ni, antara benda yang kita kena minta dan selalu kena minta ialah selamat kita daripada fitnah-fitnah yang dahsyat ni. Selain pada tu ialah doa yang selalu juga kita dengarkan, yang mungkin sebahagian kita tak asing doa ni, ialah doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, iaitu doa yang berbunyi Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini doa yang mungkin selalu kita dengar, iaitu doa yang bermaksud, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, taqwa, maruah yang terjaga dan juga kecukupan. Maknanya dalam doa tu disebut al-afaf, terjaganya maruah. Maknanya orang tengok kita, orang tak rasa diri kita ni menyebabkan berlakunya sesuatu yang tak elok. Datang daripada diri kita tu berlakunya benda-benda yang menyebabkan orang jadi terangsang. Inilah perkara yang memang sayugianya dan memang dah berlaku pun dalam masyarakat. Okay. Sebab tu cerita kaum Nabi Lut ni ialah cerita yang penting untuk mengurus keadaan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran panjang lebar tentang keadaan kaum Nabi Lut ni. Bila mana Allah Ta'ala nak gambarkan mereka, kalau kita tengok dalam surah Al-Hijr, Allah Ta'ala sebut la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Ta'ala bersumpah, la'amruka, demi hayatmu, iaitu demi kehidupan, demi jiwa, ataupun satu sumpah yang tinggi level dia, innahum lafi sakratihim. Mereka ni, kaum Nabi Lut ni, dengan syahwat-syahwat mereka ni seakan-akan orang yang mabuk, ya'mahun, merayau ke sana kemari kebingungan sebab cari tempat nak lepaskan syahwat dia, cari tempat untuk lepaskan syahwat dia. Jadi hari ni, pada zaman sekarang, kita kena sama-sama jaga. Kita jangan rasa ianya ialah benda yang main-main. Saya nak tekan sini ialah bila mana gangguan tu datang daripada orang-orang yang kita rasa macam susahlah nak ambil tindakan. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh pakai kaedah, tak apalah kita redha lah. Tak boleh. Itu bukan redha yang tepat. Redha, kita redha benda dah jadi. Contoh kalau berlaku, tapi kena buat sesuatu. Sebab ini ialah penyakit. Sebab tu saya sebut, ada orang dia kata bila mana terlibat je dengan benda-benda macam ni. Contoh, ada satu orang lelaki, dia minat dengan lelaki. Okay, dia ada macam-macam kategori. Sebab kau tengok benda ni ialah duduk dalam perbincangan psikiatrik punya bahagian. Psikiatrik ni ialah orang yang ada gangguan mental. Sebab kita jangan ingat orang gila ni dia sejenis je. Gila ni dia ada banyak jenis. Anwa'ul junun mukhtalifah. Banyak jenis. Macam-macam jenis gila. Okay. Antaranya ialah berlaku kecelaruan, dia punya kecenderungan dia. Okay. Dan ada orang dia nak sesuatu tapi dia tak buat. Ada yang berani buat, ada yang grooming, ada yang macam-macam. Cuma ada orang dia memberi solution yang sangat simplistik, konon-kononnya berdiri di atas idea yang datang daripada hadis Nabi, iaitu nak bagi orang lelaki yang ada masalah ni, bagi dia kahwin. Saya nak sebut dari segi realiti, memberikan solution seperti itu bukanlah satu cara yang mujarab untuk mengubati benda ni. Sebab apa? Kahwin ni tuan-tuan, dia bukan hanya bab nak kawal syahwat, tapi bab tanggungjawab. Kalau dia nak kahwin kerana dia nak mengubati kecenderungan dia yang problem itu, ia bukan satu cara yang betul. Sebab apa? Sebab kita kena tahu, dalam kahwin ni ada lelaki, ada perempuan. Kedua-duanya tidak boleh berlaku penafian hak. Hak suami terhalang pun tak kena, hak isteri terhalang pun tak kena. Sebab kes yang berlaku dalam dunia moden hari ini ialah menjadikan isteri sebagai benteng, orang tak kata dia songsang.
Dan ini ialah benda yang berlaku. Dan ia lebih dahsyat daripada dia sebelah, dia upgrade, dia balas dua-dua. Laki pun dia balas, perempuan pun dia balas. Dia upgrade diri. Okay. Itu yang berlaku. Itu yang realitinya berlaku. Saya terpanggil untuk bercakap benda ni sebab saya rasa benda ni penting dan mustahak. Sebab kesedaran dalam masyarakat masih kurang. Terutamanya orang-orang yang pernah kena, tuan-tuan kena ingat, yang pernah kena gangguan, terutamanya pelajar sekolah, sekolah-sekolah, asrama apa semua. Ini dia ada side-side negatif dia. Okay. Bila mana terlampau duduk dalam komuniti satu jantina saja, dia akan berlaku benda macam ni. Saya tak kata semua mesti berlaku, tapi dengan dunia zaman sekarang, untuk mendapatkan benda-benda yang orang kata apa, yang meningkatkan syahwat ni, dia tak lagi payah macam dulu. Tuan-tuan tengok zaman dulu orang nak dapat, saya sebut teranglah, orang zaman dulu dia nak dapatkan sesuatu yang boleh merangsangkan syahwat dia. Syahwat dia, apa dia? Dia lebih kepada bahan-bahan bacaan, majalah ke apa ke dulu. Itu dulu punya style. Sebab tu tuan-tuan tengok cerita P.Ramlee kan. Tuan-tuan tengok Pak Mak On baca buku sejarah. Buku sejarah tu apa isi dalam dia? Gambar perempuan seksi tu. Itu soft porn yang awal. Zaman dulu tak ada internet lagi. Zaman sekarang dia lebih dahsyat. Dia lebih terbuka. Sebab tu ada orang dia kata, tak apa, saya nak bagi anak saya tak kena ni, saya letak dalam rumah, jangan berkawan dengan siapa-siapa. No, belum lagi dia selamat. Belum lagi dia selamat sebab gangguan yang banyak. Okay. Sebab saya nak sebut sini ialah aspek yang dilupakan oleh sebahagian orang. Nak selamatkan zuriat daripada terkena benda ni, dia terlalu pergi kepada benda-benda yang bersifat keduniaan. Dia tak pergi kepada bab-bab yang bersifat tentang apa yang disebut dalam Al-Quran. Doa, kekuatan doa, meremehkan kekuatan doa, tak rasa kuat pun. Kita tengok Nabi Nuh, Nabi Lut, dia ada anak perempuan. Dia ada family dia. Kalau tuan-tuan cuba letakkan diri tuan-tuan di tempat, di situasi kaum, masyarakat seperti itu, masyarakat yang normal. Sebab kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, keadaan kaum Nabi Lut ni, dia nak buat benda tu, dia buat tepi-tepi jalan dah. Walaupun itu sebahagiannya riwayat Israiliyat yang masih lagi ada perbincangan betul ataupun tak betulnya. Cuma nak katanya pergi sampai tahap tu, dah pergi sampai tahap tu. Macam mana dia nak jaga diri dia? Dia nak jaga diri dia. Dan juga nak jaga family dia. Okay. Kita cuba buat bermacam-macam sekatan. Tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu. Tapi kita kena tahu satu sekatan yang paling besar, iaitu doa satu orang tu pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau tuan-tuan nak faham lagi kemah isu ni, tuan-tuan tengok kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf, panjang lebar Tuhan sebut dalam Al-Quran. Cerita Nabi Yusuf, antara doa Nabi Yusuf ialah dia kata dia nak duduk dalam penjara. Tujuan dia apa? Sebab dia tengok pada waktu tu duduk dalam penjara lebih menjaga maruah dia berbanding duduk bersama dengan orang. Okay. Pertama kita tengok Nabi Yusuf dengan paras rupa yang segak, elok. Saya guna bahasa budak sekarang lah. Dengan segaknya Nabi Yusuf itu, untuk masuk dalam industri itu, industri penzinaan tu bukan benda yang susah bagi dia. Sebab dia memiliki diri dia, tubuh badan dia. Tapi Tuhan jaga dia di negara, di negeri yang benda tu normal. Sebab sekarang ada orang dia buat alasan, nak buat macam mana, kita tak boleh halang dah, benda tu dah normal. Tengok muka tak segak sangat pun, tapi terlibat juga. Okay. Kalau muka segak, okey lah, maknanya market dia tinggi. Okay. Ni muka tak segak tapi dahsyat juga buat macam tu. Dia tak padan sebab ada cerita orang segak selamat dia. Benda tu selamat. Okay. Maknanya kita sebagai Muslim, kita beruntung sebab benda ni disebut dalam Al-Quran. Penyakit ni dalam kitab-kitab agama lain, kalau kita tengok dalam risalah ni, Dr. Umar Sulaiman Ashqar dalam syarah, dia sebut satu-satu pertembungan. Bible cuba nak kata benda tu okey, tak ada masalah. Maknanya perhubungan lelaki dengan lelaki itu bukan isu besar yang nak digambarkan daripada cerita kaum Nabi Lut tu. Bukan isu tu. Sebab apa golongan tu dia nak tahan sangat benda ni? Sebab benda tu sudah berlaku dalam kalangan ahli agama dia orang. Benda tu, maknanya pengamalan itu sudah berlaku dalam kalangan padri dia orang.
Sebab tu dia orang cuba gambarkan benda ni tak ada apa-apa, benda ni biasa saja. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sejarah agama Kristian dalam isu ni ialah memang benda yang ada, orang kata apa, sisi gelap bagi orang-orang agama dalam Kristian. Tuan-tuan baca perkembangan Kristian di Rusia, perkembangan Kristian di Eropah, ada padri-padri yang kecenderungan dia macam ni, kecenderungan dia macam ni. Tuan-tuan tengok padri di Rusia, nama apa? Rasputin. Tuan-tuan boleh tengok Rasputin, cari kat rumah nantilah, jangan cari sekarang. Okey, cari kat rumah nanti. Okey, Rasputin ni saya sebut atas nama pengetahuan umum. Nak katanya dia tu berjaya normalizekan syahwat ni biasa, tak ada isu. Dia tu diidolakan. Tuan-tuan tahu dia punya kemaluan tu orang potong, orang letak dalam muzium sekarang di Rusia. Tuan-tuan tengoklah, tapi tak ada kerja tengok kemaluan orang tu. Okey, sama lebih kurang kita, cuma lain sikit lah kot. Cuma nak katanya ialah, nak katanya dia berjaya menormalkan benda tu tak ada apa. Sekarang ni penulis buku nak kata benda tu ada apa? Ada cerita buruk di belakangnya. Itu yang nak digambarkan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Walaupun waktu dia tulis buku ni mungkin di negara tersebut, dia duduk di Jordan, taklah berlaku teruk sangat. Walaupun kita tengok di Jordan, saya ingat zaman saya belajar dulu, Jordan ni duduk nombor 3, negara yang ketiga tertinggi rakyatnya melayari laman porno di seluruh negara Arab. Hebat lah. Zaman tu lah sekitar 2016, 17, first dapat ke Sudan, nombor 2 dapat ke Mesir, yang ketiga dia negara-negara yang kita kira dia tak lah, dia bukan negara Arab tapi benda tu berlaku. Dan kita Malaysia ni pun antara negara yang tertinggi juga bagi Asia Tenggara, dan ianya meningkat bila mana waktu Covid baru ni, yang 2 tahun tak boleh keluar mana-mana tu. Maknanya apa? Maknanya kecenderungan syahwat tu. Sebab tu saya tertarik dengan doa yang diriwayatkan daripada riwayat Nasa'i tadi. Wa min syarri mani. Para ulama bahas tentang ni, iaitu keburukan perangai mudah terangsang, terlalu terikut dengan nafsu seksual yang tidak diselia dengan baik, dan akhirnya menjerumuskan orang tu kepada penzinaan. Sama ada penzinaan secara lawan ataupun penzinaan secara sejenis. Saya nak katanya ialah benda ni ialah benda yang perlu diberi penekanan. Sebab tu kalau tengok dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, doa Nabi Lut yang terakhir sebelum datangnya malaikat, iaitu ketika mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat 30 surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala kata qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin, dan telah berkata Nabi Lut, wahai Tuhan, tolong aku terhadap orang-orang yang dah buat kerosakan atas muka bumi. Tolong aku terhadap orang-orang yang dah buat kerosakan atas muka bumi. Nak sebutnya apa? Dia macam bukanlah give up, maknanya dia macam sekatan tu dah tak berjaya dah. Buat macam ni pun tak jalan, buat macam ni pun tak jalan. Sebab tu dah dalam surah Hud, kemuncak dia ketika mana datangnya utusan para malaikat tu. Para malaikat tu datang jadi tetamu kepada Nabi Hud. Apa yang para malaikat tu nak kata? Iaitu pada ayat yang ke-81, ketika mana malaikat tu kata qalu ya Lut, berkatalah para malaikat, wahai Lut, inna rusulu rabbik, sesungguhnya kami ini utusan Tuhan kamu. Kemudian apa Allah Ta'ala kata? Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, malam ni kamu dengan keluarga kamu keluar daripada kampung ni. Wala yaltafit minkum ahada, jangan berpaling seorang pun bila mana kamu keluar, sebab malam tu akan berlakunya turun azab Tuhan. Turunnya azab Tuhan. Okay. Benda-benda ni ialah benda-benda yang menarik murka Tuhan. Okay. Sekarang ni isu ni ada suara sumbang kata kecenderungan orang tu kepada jantina yang sama, ianya ialah satu benda yang fitrah. Dia nak sebut macam tu lah. Dia nak kata tak boleh salahkan dia, memang dia macam tu. Tak, tuan-tuan, dia ada benda tak kena di sekeliling dia yang berlaku. Pasti ada. Yang kalau kita tengok kebanyakan kes, dia kena pada waktu zaman kanak-kanak. Dia tak kena, dia menonton, dia terlihat, dia tertengok benda-benda yang seperti itu.
Dan akhirnya bila mana dia dah meningkat, dah remaja, dah ada kudrat, dah kuat sikit, dia nak try. Sebab budak-budak dia tangkap benda tu, dia simpan. Lalu dia menyimpan keinginan ke arah benda-benda macam tu. Menyimpan keinginan ke arah benda. Sebab tu kalau orang kata benda ni ialah natural, tak. Dia bukan natural. Ia bukan tabiat asal manusia. Kalau ada orang pejuang nak kata ini ialah hak, kau tengok negara jiran Singapura dah legalkan benda ni. Di Thailand pun mungkin dah legal, walaupun dia baru lagi legalkan, tapi umum kita tahu. Dan kita ni perlis bukan jauh pun dengan Thailand. Cuma kita jauh dengan Bangkok okay. Cuma nak katanya benda tu normal. Untuk dapatkan bukan problem besar. Benda yang biasa. Okay. Saya nak sebut sini ialah kesedaran. Kalau kita perasan zuriat kita, anak-anak kita, dan dia mengadu benda, take serious benda tu. Jangan buat main-main. Jangan rasa biasa duk asrama kena macam ni. No. Dia benda yang sudah disebut sebagai bahaya. Sebab agama kita jaga benda ni. Sebab tuan-tuan kena tahu, hari ni dia tak buat, tapi dia menyimpan perasaan. Selain pada tu, yang saya nak tekankan di sini ialah kekuatan kita berdoa. Macam-macam mana pun hidup ni, dia balik kepada doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana kita munajat, last sekali kita pergi ke pintu tu lah. Sebab kerosakan yang berlaku, kita tak ada daya dan upaya dah nak baiki sekarang ni. Ada orang dia usaha nak baiki situ sini, pilih sekolah terbaik apa semua, tapi kalau benda nak jadi, dia jadi. Tapi pintu yang paling terbaik pada waktu ni lah munajat kepada Tuhan. Bermunajat. Sebab ada orang dia pilih jalan-jalan lain, dalam masa yang sama dia usahalah supaya keluarga dia terjaga daripada benda-benda seperti ini, perkara-perkara yang seperti ini. Malam ni saya datangkan semua sekali ni riwayat-riwayat yang ada dalam Al-Quran ataupun apa-apa saja doa ni. Tujuan yang nak sebut ialah bagaimana kisah Nabi Lut ini antara kisah yang berulang kali disebut dalam Al-Quran. Maksudnya kisah yang diberikan penekanan oleh Allah Azza wa Jal untuk kita tekuni, untuk kita pelajari apa yang berada dan berlaku di sebaliknya. Sebab apa? Sebab cara nafsu syahwat nak terangsang, dia akan berlaku improvement setiap tahun. Zaman dulu punya improvement, punya cara nak rangsangkan syahwat tak sama macam zaman sekarang. Nak katanya bermacam-macam. Tuan-tuan tengok yang berlaku waktu hari kemerdekaan. Okay. Bila mana orang viral tentang bomba sadar tu. Okay. Ada orang rasa biasa, tapi dia ada benda yang dah tak kena pada masyarakat ni kalau tuan-tuan perasan. Maknanya kecenderungan syahwat dia tu, dia boleh sebut on the spot. Dia tak rasa malu, dia tak rasa lagi nak sebut benda tu terhalang, dia tak rasa. Kita beri lalu azan tu. Okey, sebagai kesimpulan akhir apa yang dah kita sebut dah sentuh pada malam ni, saya tak ambil banyak sangat apa yang ada dalam kitab Dr. Sulaiman Al-Ashqar ni, Umar Sulaiman Al-Ashqar ni. Okay. Sebab kata apa, dia lebih kepada nak fokus kepada tahrifat yang berlaku ataupun penyelewengan yang berlaku dalam Bible dan juga dalam dalam Taurat, Old Testament apa semua tu dengan Al-Quran. Okay. Cuma poin yang paling besar yang nak sebut sini ialah bagaimana manusia perlu menguruskan syahwat dia dengan betul. Dan adanya benda-benda yang kita kena take serious. Sebab tu pendidikan tentang isu ni ialah benda yang tak boleh dipandang sebelah mata. Kita kena didik generasi kita ni, kena kenal mana sentuhan-sentuhan yang biasa, mana sentuhan-sentuhan yang tak biasa. Utamanya anak-anak kecil ni, bila mana orang sentuh dia part-part tertentu, dia kena tahu ini sentuhan yang tak boleh. Tak boleh dibuat, tak boleh disentuh, tak boleh orang kacau kawasan-kawasan ni. Supaya benda tu tak berlaku, supaya pergi ke arah tu, ataupun kena kenal pujukan macam ni dia nak pergi ke mana. Grooming istilah dia. Okey. Dan semua benda ni menunjukkan tentang macam mana manusia dia nak hidup harmoni atas dunia. Sebab tu kalau tengok dalam surah Az-Zariyat, bila mana Tuhan cerita tentang kisah kaum Nabi Lut ni, Tuhan sebut pada ayat yang ke-37 surah Az-Zariyat, Tuhan kata wa tarakna fiha ayat. Kami tinggalkan kepada kamu cerita kaum Nabi Lut ini sebagai satu tanda. Untuk siapa? Lilladzina yakhafuna al-'adzabal 'alim.
bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Maknanya bila mana Tuhan sebut halalnya azab pada perbuatan ini, pada isu ini, ianya ialah satu benda yang serius. Sebab tu kita tengok dalam Al-Kabair, himpunan dosa-dosa besar, jarimatul liwat, jenayah liwat ni adalah benda yang dosa besar, bukan benda main-main. Okay. Sebab apa? Dia di-highlightkan berkali-kali. Saya sebut di-highlightkan berkali-kali. Saya nak sebut sini, mungkin orang masyarakat kita ni dia rasa something bila mana sebut benda ni. Pendidikan seks ialah benda yang perlu. Quran ada sebut. Cuma orang kita ni dia sebut pendidikan seks, dia nampak benda lain. Bukan yang tu. Mengenali sentuhan yang biasa, sentuhan yang syahwat, supaya kita tak pergi kepada syahwat yang problem, pengurusan syahwat yang problem. Okay. Jadi saya rasa setakat tu saja kita punya perkongsian pada malam ni. Moga Allah Ta'ala menjaga kita seluruhnya daripada penyakit umat-umat yang terdahulu. Dan setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.